Saya percaya anda telah faham tentang apa yang saya cuba sampaikan untuk tajuk ini. Jadi, untuk tahu lebih lanjut mengenai sintaksis, jom saya terangkan. Okey, dalam subtopik ini, apa yang kita akan belajar? Jadi, saya akan senaraikan 3 subtopik yang kita akan belajar dalam bab ini, iaitu yang pertama ialah frasa, yang kedua klausa dan yang ketiga ialah ayat. Okey, satu persatu akan diterangkan melalui paparan-paparan yang berikutnya. Baiklah, pelajar semua, sebelum kita teruskan dengan bab ini, sukalah saya ingin mengingatkan kepada semua pelajar. Kita lihat dahulu, kita cuba faham dulu hierarki tata bahasa berikut. Di dalam bulatan itu ditunjukkan, jom kita lihat hierarki tata bahasa. Jadi hierarki maksudnya tata tingkat bahasa. Ayat-ayat yang kita tuturkan sebenarnya dia ada asal usulnya bermula dari tata tingkat yang paling bawah. Tingkat yang paling bawah bermula dengan morfem. Kemudian perkataan, frasa, klausa dan akhirnya membentuk ayat. Jadi saya nakkan semua pelajar faham dahulu susunan ataupun tata tingkat ini sebelum mempelajari aspek sintaksis dengan lebih lanjut. Dan selepas ini, melalui paparan-paparan yang berikutnya, akan diterangkan mulai dengan frasa, klausa dan ayat. Kerana morfem dan juga morfologi telah diterangkan di dalam bab yang pertama di bawah proses pembentukan kata. Seperti yang ditunjukkan oleh anak panah yang menunjukkan morfem, iaitu tata tingkat yang paling bawah. Morfem ini merupakan unit terkecil sebelum membentuk morfologi ataupun perkataan. Anda ingat yang saya dah terangkan di dalam proses pembentukan kata, terdapat 2 morfem iaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Jadi kalau kita lihat daripada ayat di sini, siswa cemerlang itu gemar membaca dan menulis novel. Jadi, kalau kita bahagikan ataupun mengenal pasti morfem bebas dan morfem terikat, jelas di situ kita boleh nampak ya. Kalau morfem bebas tu kita boleh katakan perkataan itu memang dah boleh berdiri sendiri. Seperti siswa, cemerlang, gemar, baca dan tulis novel. Jadi bagaimana dengan morfem terikat? Morfem terikat dia bersifat imbuhan. Contohnya seperti yang ada di dalam slide ya. Imbuhan mem dan juga me. 2 itu saja yang kita boleh kategorikan sebagai morfem terikat. Jadi apa yang saya terangkan tadi ialah unit terkecil di dalam pembentukan sesebuah ayat yang kita panggil sebagai morfem yang letaknya di bawah tata tingkat yang paling bawah. Berikutnya, yang seterusnya ini kita kenali sebagai kata. Kata juga dikenali sebagai morfologi, iaitu gabungan morfem bebas dan juga morfem terikat. Jadi kalau kita lihat di sini, morfem bebas dan morfem terikat tadi akan bergabung ya, membentuk satu perkataan ataupun satu morfologi. Contohnya yang kita lihat ya, pembahagian itu dah mula berubah ya. Siswa cemerlang itu gemar membaca. Kalau dalam morfem tadi, membaca itu dibahagi kepada 2, betul? Iaitu morfem terikat dan juga morfem bebas. Kini di dalam morfologi, kedua-dua suku kata itu telah menjadi satu morfologi, iaitu membaca. Okey, seterusnya morfologi yang ada ialah dan menulis novel. Jadi kalau kita kira berapa morfologi yang ada di situ, kita ada siswa cemerlang itu gemar membaca dan menulis novel. Ada 8 morfologi. Ya, harapnya anda semua faham bagaimana mengenal pasti morfologi.
Kita teruskan dengan hierarki yang berikutnya, iaitu frasa. Frasa berada di atas kata ataupun morfologi. Jadi frasa ni untuk lebih jelas ialah gabungan beberapa morfologi membentuk satu perkataan yang saling berkait. Jadi kalau kita lihat perkaitan antara perkataan ini sangat penting ya untuk menyerlahkan makna sebenar kepada suatu ayat. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat panjang, untuk kita memahami dengan lebih mudah sesuatu ayat itu, kita penggalkan ataupun kita kecilkan kepada beberapa frasa. Jadi inilah satu cara yang boleh memudahkan kita untuk lebih faham kehendak sesuatu ayat, khususnya ayat yang panjang. Baik ya. Jadi sekarang untuk frasa ialah gabungan beberapa perkataan. Jika kita lihat menerusi paparan ini, beberapa morfologi itu telah bergabung membentuk satu frasa, dan cuba lihat ya, gabungan morfologi tadi yang membentuk frasa-frasa itu saling berkait. Dia tidak dilihat secara terpisah ya. Okey, contohnya siswa, kaitannya siswa apa? Siswa itu cemerlang. Jadi siswa cemerlang itu ada rujukannya, iaitu yang itu. Mungkin itu ataupun mungkin boleh ditukar kepada di sana, ataupun siswa cemerlang yang berdiri di situ, mungkin ada rujukannya. Jadi rujukan ini mampu menerangkan keadaan ataupun rujukan kepada siapa yang dimaksudkan. Sebab itulah itu digabungkan sekali dengan morfologi siswa dan cemerlang. Okey, bagaimana dengan frasa yang kedua? Gemar. Gemar tidak boleh berdiri sendiri berseorangan kerana dia mesti ada penyambut, iaitu membaca. Jadi gemar membaca dijadikan satu frasa. Baik. Dan diletakkan berasingan, tidak mewakili frasa yang lebih perkataan yang boleh digabungkan menjadi frasa, dia akan berseorangan, tiada masalah. Tetapi bagaimana dengan perkataan menulis, mesti ada penyambutnya, iaitu objek, iaitu novel. Jadi kedua-dua morfologi ini digabungkan menjadi satu frasa yang lengkap, iaitu menulis novel. Jadi harapnya semua pelajar boleh jelas frasa ni lebih kepada gabungan dua perkataan atau lebih yang menyokong antara satu sama lain untuk menyerlahkan makna yang ingin disampaikan. Sila faham yang itu. Tata tingkat yang berikutnya ialah klausa yang sedikit atas. Okey, klausa berada di bawah ayat tetapi berada di atas frasa. Apabila klausa berada di atas frasa, menunjukkan kepada kita bahawa klausa itu ialah gabungan beberapa frasa. Bermakna klausa ini sifatnya dia lebih besarlah daripada frasa. Jadi kalau kita lihat daripada anak panah yang menunjukkan klausa ini, anda boleh lihat ya, di situ beberapa frasa telah bergabung menjadi satu klausa yang lebih besar ya. Okey. Pada asalnya dalam frasa, siswa cemerlang itu berasingan dengan gemar membaca. Tetapi apabila diletakkan pada tata tingkat yang lebih atas di bawah klausa, kedua-dua frasa tadi bergabung untuk membentuk satu klausa yang lebih jelaslah maksudnya. Menjadi apa? Siswa cemerlang itu gemar membaca buku. Jadi dekat sini ya, klausa ni nampaknya dia sudah boleh dianggap sebagai klausa yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya dah jelas di situ, kita boleh faham. Siswa cemerlang itu apa dia? Gemar membaca buku. Jadi nanti anda akan belajar klausa ada dua jenis ya, iaitu klausa bebas dan juga klausa tidak bebas. Kedua-dua ini akan menunjukkan klausa sama ada klausa itu boleh berdiri sendiri ataupun klausa itu tidak boleh berdiri sendiri, dan saya akan terangkan dalam paparan-paparan yang berikutnya. Jadi buat masa sekarang silalah faham bagaimana klausa itu terbentuk, dan sebenarnya klausa ini
akhirnya ya boleh membantu memudahkan lagi pemahaman. Setelah anda kecil-kecilkan satu ayat yang panjang kepada morfem, morfologi, frasa dan akhirnya klausa. Klausa itu sendiri akan memudahkan lagi anda jelas, faham tentang maksud sesebuah ayat itu. Okey? Baik, yang seterusnya dan masih lagi dibiarkan berseorangan di situ. Kerana apa? Di dalam ayat dan itu akan terus digabungkan. Kerana ayat ialah gabungan beberapa klausa. Tapi sekarang kita perlu lihat klausa dahulu. Jadi kalau anda lihat ya, frasa ini menulis novel tidak digabungkan dengan dan. Dia masih frasa itu masih dibiarkan. Jadi tiada masalah, tujuannya untuk memberikan lebih pembahagian tu lebih jelas ya. Di sini kita boleh nampak klausa ini ada dua perkara yang ingin disampaikan. Ada dua kata kerja yang ingin disampaikan. Yang pertama ialah membaca dan yang kedua ialah menulis. Jadi kepada pembaca, apabila dia bahagikan kepada klausa, di situ dia boleh faham. Pembaca boleh faham. Maksud ayat ini ada dua perkara ataupun ada dua idea yang ingin ditekankan, iaitu membaca buku dan juga menulis novel. Itulah dia klausa. Yang terakhir ialah ayat ataupun kita kenali sebagai sintaksis. Selepas ini anda hendaklah mahir dan biasakan menggunakan istilah sintaksis. Jadi ayat selama yang kita dah belajar di sekolah ya, ayat yang kita tahu ada subjek dan ada predikat. Jadi kita tidak akan ulang lagi perkara tersebut dalam pembelajaran ini kerana sekarang ialah masa untuk kita mengenal pasti yang mana frasa, yang mana klausa. Itu lebih penting ya. Jadi untuk ayat ini kita dah faham ialah gabungan beberapa klausa. Jika ayat panjang-panjang, pembahagian klausa ini hanya perlu gabung-gabungkan saja dan akhirnya membentuk ayat. Itulah kesemua aspek-aspek yang telah saya terangkan memainkan peranan yang penting untuk menerangkan asal-usul ataupun tata tingkat ataupun hierarki sesebuah ayat itu. Jadi di sini saya ingin tekankan, saya ingin jelaskan sangat penting kepada semua pelajar dalam peringkat ini untuk tahu bagaimana sesebuah ayat itu bermula. Jadi bagaimana ia bermula dengan morfem, morfologi, frasa, klausa dan ayat. Okey, pelajar semua, sekarang saya nak terangkan secara ringkas tentang sintaksis. Jadi kenapa sintaksis ya? Okey, sintaksis kalau kita lihat, tadi saya ada sebut tentang frasa, saya ada sebut tentang klausa. Sebelum kita lihat sintaksis ataupun ayat, kedua-dua komponen iaitu frasa dan juga klausa ini mesti dilihat dan juga mesti dipahami. Kerana apa? Kedua-dua komponen inilah yang membentuk sintaksis. Saya ulang lagi, kedua-dua komponen inilah iaitu frasa dan klausa yang membentuk sintaksis. Jom kita belajar apakah pengenalan tentang sintaksis. Baik, saya terangkan. Sintaksis ni ialah satu bidang kajian. Satu bidang kajian mengenai tata cara ataupun kaedah ataupun metod ataupun cara membina dan cara frasa, klausa dan ayat itu dibentuk. Itulah namanya sintaksis. Okey. Jadi secara dasarnya kita boleh faham ya, sintaksis itu sebenarnya kita dapat memaksudkannya sebagai kita tempatkan perkataan-perkataan secara bersama-sama. Maksudnya kita kumpulkan perkataan-perkataan tadi secara bersama-sama untuk menjadi kelompok perkataan. Maksud kelompok ialah gabungan ya dalam satu ayat ya. Jadi kita akan lihat sintaksis itu ialah gabungan ataupun susunan ataupun kumpulan beberapa ayat untuk menjadi sebuah sintaksis.
Saya sudah pun menjelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan sintaksis. Baik, berikutnya saya akan terangkan secara ringkas juga apakah yang dimaksudkan dengan frasa. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa, ya? Baik, frasa ialah unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Itulah maksud frasa. Jadi kalau kita lihat frasa ini sebenarnya tarafnya lebih kecil daripada klausa dan selalunya frasa ialah gabungan beberapa perkataan ataupun morfologi. Paparan ini menerangkan 5 ciri frasa. Jadi nanti akan ada beberapa contoh frasa yang anda boleh lihat dan cuba fahami perkaitan contoh-contoh frasa tadi dengan 5 ciri-ciri yang akan dibacakan sebentar lagi. Jadi saya akan bacakan dan jelaskan sedikit tentang ciri-ciri frasa. Yang pertama ialah frasa berpotensi untuk diperluas. Ya, memang betul. Satu-satu frasa kita boleh kembang-kembangkan lagi menjadi sebuah klausa dan juga akhirnya menjadi sebuah ayat yang mungkin ayat yang mudah ataupun ayat yang kompleks. Ya, itu ciri yang pertama. Yang kedua ialah frasa boleh disisip. Maksudnya ialah kalaulah frasa terdiri daripada 2 ataupun 3 morfologi, kita boleh sisipkan. Kita boleh letakkan morfologi lain di tengah-tengah antara satu morfologi dengan satu morfologi, tujuannya untuk memantapkan makna. Itu ialah ciri yang kedua. Yang ketiga, frasa tidak mengandungi subjek dan predikat kerana frasa bukanlah satu ayat yang lengkap. Belum boleh jadi satu ayat. Berbeza dengan klausa, klausa boleh jadi satu ayat tapi tidak bagi frasa. Jadi apakah ciri yang keempat? Ciri yang keempat ialah boleh menjadi unsur kepada klausa atau unsur kepada frasa itu sendiri. Okey, maksudnya begini. Frasa dia boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa, dia tidak perlu bergabung dengan perkataan lain, morfologi lain pun tidak menjadi masalah. Dan juga frasa boleh menjadi sebahagian daripada pembentukan klausa. Nanti dalam contoh-contoh yang berikutnya anda akan faham betapa pentingnya peranan frasa kepada klausa. Okey. Ciri yang terakhir ialah tidak boleh dipisahkan daripada kesatuannya. Contohnya buku itu. Buku ialah morfologi, kesatuannya ialah itu. Merujuk kepada ada rujukan yang ingin diberikan kepada kata nama buku. Itulah maksudnya ciri yang terakhir, iaitu tidak boleh dipisahkan daripada kesatuannya. Maksudnya kesatuan itu akan melengkapkan makna dan mempunyai rujukan-rujukan yang tertentu. Bagi memantapkan lagi pemahaman pelajar, saya berikan beberapa contoh lain yang diambil daripada akhbar ataupun buku-buku, dan contoh-contoh ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada semua pelajar untuk mengenali ataupun mengenal pasti frasa, klausa dan akhirnya anda pasti bahawa peranan frasa dan klausa sangat penting dalam pembentukan sintaksis. Mari saya tunjukkan. Kita mulakan dengan ayat yang sedikit mudah, ya. Lihat contoh berikut, lihat contoh ayat berikut dan kita kenal pasti ada berapa frasa. Panel juri sebulat suara menobatkan Ali sebagai juara dalam pertandingan itu. Jika anda dengar suara saya sendiri telah menggabungkan beberapa morfologi ke dalam beberapa frasa yang sesuai, ya. Jadi di sini contoh ini saya berikan kepada beberapa warna yang berbeza.
Ya, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ya. Okey, kalau kita boleh kenal pasti berapa frasa, saya telah mengenal pasti ada 5 frasa daripada satu ayat ini. Dan apa yang penting ya di sini, saya nakkan semua pelajar lihat satu persatu frasa yang wujud dan ada disebutkan dalam ciri-ciri frasa iaitu mempunyai kesatuannya. Jadi setiap daripada satu frasa ini, lihat kesatuan-kesatuan yang wujud di sebelah antara satu frasa, antara satu morfologi dengan morfologi lain, ya. Okey, untuk frasa pertama, panel. Panel apa? Panel juri membentuk kesatuan frasa. Okey, frasa yang kedua, sebulat. Sebulat apa? Mesti ada penyambutnya, iaitu sebulat suara. Apabila ada satu frasa yang menyebut tentang sebulat suara, di situ pemahaman kita boleh menyatakan bahawa maksud sebulat suara ialah sepakat. Okey, bagaimana dengan panel juri? Panel juri maksudnya ialah mungkin barisan hakim. Di situ gabungan beberapa perkataan membentuk frasa. Sebenarnya kita boleh terus faham dalam fikiran kita maksud sebenar yang ingin disampaikan, ya. Bagaimana dengan tulisan yang berwarna biru? Menobatkan, mesti ada penyambut di situ untuk membentuk kesatuan. Jadi kita letakkan ali di situ kerana ali itu merujuk kepada kata kerja menobatkan. Okey, kita dah jumpa 3 frasa. Jadi frasa yang keempat ialah sebagai juara. Sebagai juara memang kita jelas kesatuan di situ ialah mengangkat. Apa mengangkat sebagai apa? Sebagai juara. Dan akhir sekali kalau kita lihat di sini ada 3 morfologi membentuk satu frasa, iaitu morfologi pertama dalam, yang kedua pertandingan dan yang ketiga ialah itu. Seperti yang telah diterangkan dalam definisi frasa, ada saya menyebut 1, 2 ataupun lebih morfologi, kita boleh gabungkan membentuk satu frasa. Jadi untuk ayat ini kita telah mengenal pasti 5 frasa. Kita boleh gunakan kaedah yang sama untuk mengenali frasa bagi ayat ini, ya. Jadi kaedah yang sama saya berikan beberapa warna di sini untuk anda lebih mudah mengenal pasti ataupun mengklasifikasikan ayat ini kepada beberapa frasa. Jadi anda boleh lihat sendiri warna tadi saya gunakan untuk membantu anda mengenal pasti. Ayatnya ialah bukan hanya di layar perak, Mat Kilau luaskan legasi ke permainan interaktif secara dalam talian. Sebenarnya warna-warna tadi boleh membantu intonasi. Dengan intonasi tadi sebenarnya memudahkan orang mendengar dan faham apa yang kita maksudkan. Itu juga antara peranan frasa. Jadi saya harapkan anda boleh membaca satu lagi contoh yang saya berikan selepas ini dan silalah faham kaedahnya tetap sama, iaitu pastikan kesatuan itu betul-betul berada berdekatan dengan morfologi yang ingin dikaitkan bagi membentuk frasa. Para pelajar semua, saya amat pasti dan saya boleh katakan di sini, semasa anda di sekolah menengah anda telah belajar jenis-jenis frasa, iaitu ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jadi untuk bahagian ini cukup sahaja saya perkenalkan untuk awak, untuk anda semua ingat semula apa yang telah dipelajari. Tapi yang paling penting ialah kebolehan, kemahiran dan juga bagaimana anda mengenal pasti frasa itu yang dititik beratkan untuk pembelajaran kali ini. Jom kita lihat pula topik klausa.
Ingat lagi tak pelajar semua, saya ada sentuh tentang klausa pada awal pengajaran tadi. Okey, saya terangkan semula sedikit. Klausa ialah unit di atas frasa. Kedudukannya dalam tata tingkat, klausa berada di atas frasa dan klausa berada di bawah ayat. Oleh itu, klausa adalah lebih kecil daripada ayat dan statusnya lebih besar daripada frasa dan morfologi. Itulah maksudnya klausa. Seperti yang saya telah janjikan, saya akan terangkan jenis-jenis klausa. Terdapat 2 jenis klausa, iaitu klausa bebas dan juga klausa tidak bebas. Jadi klausa bebas ni apa sebenarnya? Okey, klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap. Jadi klausa bebas ni sebenarnya boleh disebut, diucapkan dengan intonasi yang sempurna kerana sifatnya sudah lengkap. Tapi boleh dikembangkan lagi. Apabila saya nyatakan di sini ayat itu lengkap, tapi tidak bermakna ayat itu boleh hanya terhenti maksudnya di situ saja. Ayat ataupun klausa bebas tadi boleh dikembang lagi. Okey, seterusnya ialah klausa tidak bebas. Apa maksudnya? Klausa tidak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan klausa lain untuk melengkapkannya. Klausa ini sebenarnya dia tidak berpotensi untuk menjadi ayat. Oleh itu, klausa tidak bebas terikat kepada klausa bebas. Maksudnya, klausa tidak bebas memerlukan klausa bebas untuk menjadi ayat yang lengkap, sempurna dan boleh difahami. Baik pelajar semua paparan ini menunjukkan 3 sintaksis yang saya akan gunakan untuk ajar bagaimana nak kenal pasti yang mana klausa bebas, yang mana klausa tidak bebas. Jadi 2 sintaksis di bawah saya petik daripada akhbar harian Metro. Jadi sintaksis yang di atas ialah sintaksis mudah. Okey. Jadi saya tunjukkan satu persatu, tapi sebelum itu pastikan anda faham kenapa saya memberikan 2 warna di situ. Warna hitam dan warna merah. Warna hitam menunjukkan itu ialah klausa bebas. Warna merah pula menunjukkan klausa tidak bebas. Jadi saya harap daripada definisi yang telah diberikan sebelum paparan ini, anda boleh mengaitkanlah apakah yang dimaksudkan dengan klausa bebas dan juga klausa tidak bebas. Baik, untuk sintaksis yang pertama, keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM telah diumumkan semalam dan adik mendapat keputusan yang sangat cemerlang. Kita lihat yang berwarna hitam. Andai katalah kita letakkan titik ataupun tanda noktah di sebelah morfologi semalam. Kita bacakan. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia telah diumumkan semalam. Titik ataupun noktah. Saya rasa klausa itu dah cukup lengkap. Tetapi saya ada menyebut klausa boleh dikembangkan untuk menjadi sintaksis itu lebih panjang dan mempunyai lebih banyak idea. Jadi yang bertulisan merah itu merupakan idea lain yang saya letakkan supaya maksud sintaksis tu jadi lebih jelas dan juga berkembang. Okey. Yang bertulisan merah, andai kata diletakkan pada awal ayat. Di sinilah yang menjadi masalahnya kerana yang bertulisan merah itu dipanggil sebagai klausa tidak bebas. Jadi di sini saya nak bagi anda faham. Klausa tidak bebas ialah klausa yang tidak boleh berdiri sendiri. Jadi dia perlu klausa bebas untuk melengkapkan sintaksis tersebut. Jadi bezanya di sini tulisan berwarna hitam
dah cukup lengkap dan tidak memerlukan klausa tidak bebas. Tapi berbeza dengan klausa tidak bebas yang berwarna merah memerlukan klausa bebas untuk menjadi lengkap dalam sesebuah sintaksis. Begitu juga dengan ayat yang kedua ataupun sintaksis yang kedua, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka. Pada saya, kalau di situ diletakkan noktah, saya rasa ayat ini tidak menjadi masalah. Tapi kita letakkan klausa tidak bebas untuk menjadikan sintaksis ini lebih lengkap. Dinyatakan pada bila. Di situ yang bertulisan merah itu melengkapkan sintaksis ini pada bila? Pada penghujung Januari 2022. Okey, anda fikir, kalaulah ayat ini, sintaksis ini dimulakan dengan pada penghujung Januari 2022, nokta ataupun titik. Di situlah masalah yang akan berlaku apabila sintaksis ini dianggap tidak lengkap. Baik, kita teruskan dengan sintaksis yang ketiga. Peranan utama KPBKL adalah untuk membina dan membangunkan modal insan. Titik. Cukup. Selesai. Tiada masalah di situ. Andainya kita letakkan nokta. Tetapi kita nak menjadikan sintaksis ini lebih berkualiti dengan meletakkan idea-idea yang lain, kita sambungkan dengan klausa tidak bebas, iaitu yang beretika, berkemahiran, bertanggungjawab dan committed adalah begitu besar. Jadi tulisan yang berwarna hitam sifatnya ialah klausa tidak bebas yang tidak boleh berdiri sendiri. Jadi saya harap dengan penerangan ketiga-tiga sintaksis ini jelas menunjukkan bahawa dalam setiap bahan bacaan, buku ke, majalah, akhbar ke atau apa saja, surat sekalipun, surat rasmi sekalipun, ya, akan wujud dua klausa ini, iaitu klausa bebas dan juga klausa tidak bebas. Tetapi ciri-ciri untuk setiap klausa bebas dan klausa tidak bebas hendaklah difahami. Dan di sini kita boleh katakan klausa tidak bebas tidak boleh berdiri sendiri tanpa klausa bebas. Harapnya anda semua jelas dan faham.